Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita teruskan kelas tutorial untuk bab 3 kegravitian untuk subtopik 3.3 satelit buatan manusia. Seperti yang telah dipelajari pada kelas yang sebelumnya, kita dapat perbezaan antara hal laju linear dan juga hal laju lepas, iaitu hal laju linear ataupun V ialah merujuk kepada laju yang diperlukan oleh satelit untuk terus bergerak dalam orbit membulat mengelilingi bumi. Manakala hal laju lepas adalah merujuk kepada nilai V, simbol V juga, iaitu hal laju minimum yang diperlukan oleh objek di permukaan bumi untuk mengatasi daya graviti dan terlepas ke angkasa lepas. Okey, perbezaan dia adalah dari segi persamaannya kita boleh tengok sini. Okey, persamaan untuk mencari hal laju linear V adalah bersamaan dengan hasil darab antara G dan M dan dibahagikan dengan R dan dipunca kuasa 2 kan. Manakala bagi mendapatkan hal laju lepas ataupun V escape ni, kita boleh gunakan persamaan 2 darabkan dengan GM bahagian dengan R dan dipunca kuasa 2 kan. Yang mana nilai G adalah merujuk kepada pemalar kegravitian semesta, nilai M adalah merujuk kepada jisim bumi dan nilai R kecil ni merujuk kepada jejari orbit iaitu jarak daripada satelit ke bumi dan nilai R besar ni adalah merujuk kepada jejari bumi. Dengan soalan latihan dalam modul pada muka surat 78, soalan yang pertama. Zuhrah dan Marikh adalah planet-planet yang berada dalam sistem suria kita. Nilai pecutan graviti dan hal laju lepas di kedua planet tersebut adalah berbeza. Jadual 1 menunjukkan nilai GC dan jejari bagi kedua planet. Diberi nilai G iaitu pemalar kegravitian semesta adalah bersamaan dengan 6.67 darab 10 negatif 11. Okey, jadi soalan pertama minta untuk hitungkan pecutan graviti di Zuhrah dan Marikh. Okay, pecutan graviti merujuk kepada simbol G. Okay, seperti yang kamu dah pelajari sebelum ni, okay, bagi mendapatkan nilai G, kita boleh gunakan persamaannya ni, iaitu perhubungan, kita melihat kepada perhubungan antara hukum gerakan Newton kedua dengan hukum kegravitian semesta. Jadi daripada persamaan ni kita boleh dapatlah untuk mencari nilai G, kita boleh gunakan rumusnya ni. Jadi terus masukkan dalam kita punya kiraan. Okay, yang pertama kita nak kira G di Zuhrah. Okay, persamaan dia adalah G bersamaan dengan GM bahagian dengan R kuasa 2, iaitu G adalah merujuk pada pemalar kegravitian semesta iaitu 6.67 darab 10 negatif 11. Okay, M merujuk pada jisim Zuhrah iaitu darabkan dengan 4.87 darab 10 kuasa 24. Okay, dibahagikan dengan R kuasa 2. R adalah merujuk kepada jejari Zuhrah, jejari planet Zuhrah. Okay, jadi 6.05 darab 10 kuasa 6 di kuasa 2 kan. Dan kita akan dapat persamaan bagi nilai pecutan graviti itu adalah bersamaan dengan 8.87. Unit dia ms negatif 2. Okay, ini adalah pecutan graviti di planet Zuhrah. Okay, seterusnya kita kira pecutan graviti di planet Marikh. Okay, guna persamaan yang sama, iaitu G bersamaan dengan GM bahagikan R kuasa 2. Okay, nilai G 6.67 darab 10 negatif 11. Okay, darabkan dengan mass jisim bagi planet Marikh, iaitu 6.42 darab 10 kuasa 23. Okay, dibahagikan dengan R kuasa 2. R jejari Marikh iaitu 3.40 darab dengan 10 kuasa 6 di kuasa 2 kan. Okay. Dan kita akan dapat jawapan kat sini adalah persamaan dengan 3.70. Unit dia ms negatif 2. Teruskan dengan soalan A2. Okay, soalan minta untuk hitungkan hal laju lepas di Zuhrah dan Marikh. Yang mana hal laju lepas adalah merujuk kepada simbol V. Okay, di Zuhrah dan Marikh. Dan persamaan yang kita boleh pakai adalah persamaan ini. Okay, untuk menghitung hal laju
lepas. Okey, soalan dia V sama dengan 2 GM bagi dengan R punca kuasa 2. Jadi yang kamu terdapatkan hal laju lepas di Zuhra. Okey, samaan dia V sama dengan 2 GM bahagikan dengan R punca kuasa 2. Dimasuk dalam samaan 2 darab G. G ada nilai bagi pembalas kegravitian semesta yang ini. 6.67 darab 10 negatif 11 darabkan dengan M. So M adalah merujuk kepada JC planet Zuhra yang ini. 4.87 darab 10 kuasa 24 bahagikan dengan R. So R adalah merujuk kepada jejari planet Zuhra yang ini. So 6.05 darab 10 kuasa 6. Okay, punca kuasa 2 kan. Dan bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai hal laju lepas iaitu V adalah bersamaan dengan 1.04 darab 10 kuasa 4 dan unitnya adalah ms negatif 1. Okay, kita teruskan untuk menghitung hal laju lepas bagi planet Marikh. Okay, V di Marikh. Okay, persamaan dia adalah V bersamaan dengan 2 GM bahagikan dengan R punca kuasa 2. Okey. 2 darabkan dengan G 6.67 darab 10 negatif 11. Okey. Dan darabkan dengan M iaitu jisim bagi planet Marikh. 6.42 darab 10 kuasa 23 bahagikan dengan R iaitu jejari planet Marikh yang ini. 3.40 darab 10 kuasa 6 dan nilai ni kita punca kuasa 2 kan, dan bila kita selesaikan kita dapat nilai V itu hal laju lepas adalah bersamaan dengan 5.02 darab 10 kuasa 2 kuasa 3. Unit dia adalah ms negatif 1. Kita lihat pada soalan B. Okay, soalan B minta untuk bandingkan nilai pecutan graviti. Okay, nilai pecutan graviti kita cari tadi. Dan hal laju lepas bagi kedua-dua planet. Hal laju lepas nilai V bagi kedua-dua planet. Okay, ini nilai kita dapat tadi, pecutan graviti dan juga hal laju lepas. So, bila kita bandingkan untuk planet Zuhra, pecutan gravitinya adalah lebih besar berbanding dengan planet Marikh. Dan kalau kita tengok dari segi hal laju lepas untuk planet Zuhra, laju lepasnya adalah lebih besar berbanding dengan planet Marikh. Jadi kita boleh kata nilai pecutan graviti dan hal laju lepas di Marikh adalah lebih rendah dari di Zuhra, ataupun kamu boleh kata nilai pecutan graviti dan hal laju lepas di planet Zuhra adalah lebih besar dari di Marikh. Okey, terbaliklah. Okay, so yang ni cikgu bagi contoh, cikgu kata nilai pecutan graviti dan hal laju lepas di Marikh adalah lebih rendah dari di Zuhra. Okay, seterusnya kita tengok soalan C. Okay, jelaskan jawapan di B. Okay, jawapannya kerana adalah jisim planet Marikh adalah lebih kecil daripada jisim Zuhra. Okay, ini kerana kalau kita nak hitung hal laju lepas iaitu V persamaan dia sama dengan 2 GM per R kuasa 2. Jadi nilai M ni akan mempengaruhi nilai V yang kita perolehi. Jadi kalau semakin besar nilai M, jadi nilai V itu hal laju lepas pun akan besar lah. Jadi antara faktor yang mempengaruhi kenapa nilai hal laju lepas tu lebih rendah di planet Marikh. Okay, kerana planet Marikh mempunyai jisim yang lebih kecil berbanding dengan planet Zuhra. Jisim dia adalah lebih kecil berbanding dengan jisim di planet Zuhra. Planet Zuhra jisim dia adalah lebih besar. Soalan nombor 2. Pada pusat 79, sebuah satelit sedang mengelilingi bumi pada ketinggian 250 km dari permukaan bumi. Cikgu wakilkan dengan gambar ajar di sini maklumat ni. Okay, ini satelit. Okay, dia kata ketinggian satelit itu adalah 250 dari permukaan bumi. Maksudnya ni satelit. So, jarak satelit ke permukaan bumi kita labelkan sebagai H. Ada bersamaan dengan 250. Okay, jisim satelit ialah 100 kg. So, ni maklumat untuk M, jisim bagi satelit. Manakala jejari bumi 6.4/10^3 itu yang ini adalah merujuk kepada maklumat bagi R besar. So, R besar tu maksudnya daripada permukaan bumi ke pusat bumi, ni adalah maklumat untuk R. So, R adalah bersamaan dengan
0.4 darab 10 kuasa 3. Okay, soalan A tanya apa? Soalan tanya A, berapakah jari orbit satelit itu? Jari orbit maksudnya dia minta kita untuk cari apakah nilai bagi R. R itu adalah merujuk kepada jarak daripada satelit ke pusat bumi, iaitu nak dapatkan nilai R kat sini lah. Macam nak dapat, maksudnya daripada nilai H ni kita tambahkan dengan nilai R. So, R, jari orbit adalah bersamaan dengan H, ketinggian satelit dari permukaan bumi campur dengan R, jari bumi. Okay, H adalah 250 dan jari bumi adalah 6.4 darab 10 kuasa 3. Dan bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai R itu adalah bersamaan dengan 6650, unit ini adalah kilometer. Okey, seterusnya soalan B. Soalan B tanya berapakah tarikan graviti satelit itu jika graviti pada permukaan bumi adalah 10 Newton kg negatif 1. So, kalau kita tengok unit ni, maklumat ni merujuk pada nilai pecutan graviti di bumi. Okay, nilai G Okey, jadi soalan tanya berapakah tarikan graviti satelit itu? Okey, jawapannya adalah masih sama dengan 10 Newton kg negatif 1 sebab 200 km dari permukaan bumi adalah tidak terlalu jauh dari kesan graviti bumi. Sebab kita dah tahu nilai H iaitu jarak satelit ke permukaan bumi hanyalah 250 km sahaja. Jadi, tarikan graviti yang dikenakan pada satelit itu adalah bersamaan dengan tarikan pada bumi iaitu 10 Newton kg negatif 1. Okay, soalan C, apakah daya? Okay, soalan tanya apakah daya yang bertindak ke atas satelit ketika ia beredar mengelilingi bumi mengikut orbit tertentu dan berapakah nilainya? Okay, soalan tanya apakah daya itu dan berapakah nilainya? Okey, ini satelit. Okay, satelit dia bergerak mengelilingi bumi secara membulat. Okay, orbit gerakannya adalah secara membulat. Okay, jadi daya yang terhasil oleh satelit ini, okay, daya yang terhasil adalah daya KF ni adalah daya memusat. Okay, sebab satelit ni bergerak secara membulat mengelilingi bumi. Jadi persamaan untuk mendapatkan daya memusat adalah F. Okay, ini F sama dengan mv kuasa 2 bahagi R. Cuma untuk soalan ni kita tak diberi apakah nilai V iaitu laju linear. Jadi kita boleh gantikan dengan menggunakan persamaan daya iaitu F sama dengan mg yang mana nilai M merujuk kepada jisim satelit. Okay, jisim satelit. Okay, dah diberi pada maklumat di atas ni 100 kg. Okay, jisim satelit 100 kg. Dan G adalah merujuk kepada pecutan graviti bumi. Okay, maklumat ni kita dah perolehi pada soalan B tadi iaitu 10 Newton kg negatif 1. Jadi kita selesaikan persamaan ni F, mencari nilai F daya memusat hasil ada bersamaan dengan mg. Nilai jisim satelit adalah 100 darabkan dengan G adalah 10. Jadi bila selesaikan kita dapat nilai daya memusat hasil adalah 1000 Newton. Terusnya soalan D. Okay, berapakah laju linear satelit itu? Okay, laju linear satelit maksudnya soalan minta kita mencari apakah nilai V. Okay, daripada persamaan daya memusat ni, okay, nilai kita cari adalah nilai ni, iaitu V, itu laju linear. Okay, jadi kita boleh tulis persamaan F sama dengan mv kuasa 2 bahagikan dengan R. So, nilai kita nak cari adalah nilai V. So, kita pindahkan persamaan ni di depan, F di belakang. Okay, V kuasa 2 adalah bersamaan dengan FR bahagi dengan M. Dan nilai V adalah bersamaan dengan FR bahagi M punca kuasa 2. Jadi, kita masukkan dalam persamaan yang ini. Okay, nilai F kita dapat daripada soalan C tadi. Nilai F, okay, daya musat itu F ni adalah 1000 Newton. Kita masuk dalam persamaan 1000
Okay, darabkan dengan R. R tu adalah dia jadi orbit satelit. Okay, unitnya adalah kilometer. 6,650 kilometer. Kita tukarkan pada unit meter. Dan kita tukar pada bentuk piawai. Supaya senang kira lah. 6.65 darab 10 kuasa 6. Dibahagikan dengan M. M iaitu jisim satelit, iaitu 100 kg. Dan dipunca kuasa 2 kan. Dan bila kita selesaikan, nilai V yang kita perolehi adalah 8154.75. Unit adalah M S negatif 1. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.